Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini saya nak bawa anda tengok satu game yang telah dimainkan oleh Vaibhav Suri melawan Magnus Carlsen. Baik, Magnus Carlsen semua sudah kenal. Dia merupakan seorang pemain catur nombor 1 dunia dan merupakan pemegang gelaran juara dunia pada masa kini. Lawannya yang bernama Vaibhav Suri merupakan seorang Grandmaster dari India. Dia merupakan Grandmaster yang ke-27 dari negara India. Kalau tak silap saya, sekarang ni India telah pun mempunyai 64 orang Grandmaster selepas Vishwanathan Anand mendapat gelaran Grandmasternya sebagai seorang GM yang pertama di India. Jadi Suri ni merupakan Grandmaster ke-27 dari India. Baik, game ni sebenarnya telah diambil daripada satu pertandingan yang diberi nama Pro Chess League. Ia merupakan pertandingan catur online di mana setiap negara yang join pertandingan ni akan menghantar 4 orang pencatur yang mewakili negara ataupun kelab tersebut. Jadi kat sini kita ada Suri yang mewakili kelab dari India menentang Magnus Carlsen yang mewakili kelab dari Norway. Permainan dimulakan dengan E4. Magnus membalas dengan D5. Kita ada Scandinavian defense kat sini. Pawn makan pawn. Move yang biasa dilakukan kat sini ialah Queen makan pawn di D5. Namun Magnus Carlsen telah memilih untuk naik ke F6. Ini merupakan modern variation. Putih membalas dengan D4. Kita seterusnya ada Bishop ke G4 menyerang Queen. F3 menyerang Bishop. Bishop lari ke F5. Dan seterusnya kita ada C4 mengawal pawn di D5. Hitam E6. Pawn makan pawn. Dan kat sini Magnus Carlsen telah memilih untuk tidak menghiraukan pawn tersebut. Dia memilih untuk naik ke C6 mengeluarkan knight. Kat sini putih sepatutnya tidak menghiraukan pawn di F7. Sepatutnya dia meneruskan dengan development dia. Keluarkan bishopnya. Contohnya bishop ke E3 merupakan satu gerakan yang okey. Tapi kat sini Suri telah pun memilih untuk pawn makan F7 membuat check dan king makan pawn tersebut. Kat sini sebenarnya Magnus Carlsen tak mempunyai masalah dengan kingnya untuk castling sebabnya dia boleh memilih untuk membuat castling secara manual, iaitu dengan bishop ke B4 membuat check dan seterusnya sekali lagi rook datang ke E8 membuat check. Kedua-dua gerakan ni merupakan gerakan yang mengambil tempo di mana king hitam akan mempunyai tempo yang bagus untuk membuat castling secara manual. Permainan diteruskan dengan bishop E3 mengawal pawn di D4. Bishop B4 check dan terdapat beberapa pilihan gerakan kat sini. Yang pertama, putih boleh block check tersebut dengan bishop D2, tapi hitam boleh membalas dengan knight makan pawn di D4. Kalau bishop makan bishop, kita ada knight C2 membuat check dan seterusnya menyerang king, rook dan juga bishop kat situ. Kalau putih memilih untuk memblok dengan menggunakan knight, knight ke C3, kita ada rook ke E8 menyerang bishop di E3. Queen D2 mengawal bishop dan seterusnya queen boleh makan pawn di D4. Kalau queen makan queen, kita ada knight makan D4. Sekali lagi mengancam untuk membuat fork di C2 kat situ. Manakala rook mengancam untuk makan bishop di E3 secara percuma. Jadi gerakan terbaik kat sini ialah castling panjang 0-0-0. Dan kita ada rook makan bishop, rook makan knight, bishop makan knight, pawn makan bishop dan seterusnya rook makan pawn di C3 membuat check. Dan kat sini kalau kita tengok di posisi ni, walaupun kedua-dua pemain mempunyai bilangan buah yang sama, namun hitam mempunyai kelebihan kat sini sebabnya kesemua piece-nya telah pun menjadi aktif kalau nak dibandingkan dengan piece-piece putih yang masih lagi tidak bergerak kat situ. Selain tu, rook dan juga bishop hitam sedang mencuba untuk membuat serangan ke arah king putih. Jadi ini merupakan satu kelebihan buat hitam kat sini. Kalau putih memilih untuk block dengan menggunakan knight ke D2, sememangnya sekali lagi hitam boleh datang rook ke E8 mengancam bishop di E3. Queen terpaksa kawal bishop tersebut dengan queen ke E2 dan seterusnya kita ada knight makan D4 menyerang queen dan sekali lagi mengancam untuk membuat fork
Jadi sememangnya ini adalah tak bagus untuk putih. Oleh sebab itu, suri ataupun putih telah memilih untuk larikan king ke F2. Game disambung dengan rook ke E8, mengambil file yang terbuka kat situ. Naik ke C3 dan kat sini Magnus Carlsen telah memilih untuk membuat satu pengorbanan, satu sacrifice dengan rook makan bishop. Dan kat sini king terpaksa makan rook tersebut. Kalau king tak makan, sememangnya hitam akan punyai kelebihan satu piece. Jadi king makan rook dan sekali lagi Carlsen telah membuat sacrifice. Kali ini knight makan pawn di D4. Baik, jadi apa jadi kalau queen makan knight tersebut? Kalau queen makan knight, kita ada queen ke E7 membuat check. Dan kat sini putih perlu berhati-hati. Putih ada beberapa pilihan untuk melarikan kingnya. Kalau king lari ke F2, ini merupakan satu kesilapan yang besar. Sebabnya bishop hitam boleh ke C5 dan seterusnya membuat pin kat situ. Queen putih di D4 akan mati. Jadi kalau king lari ke D2, sekali lagi kita ada rook datang ke D8 membuat pin dan seterusnya queen di D4 sekali lagi akan mati. Kalau king lari ke F4, kat sini kita ada checkmate. Checkmate dalam 4 langkah yang sangat menarik. Baik, adakah korang boleh cari checkmate ni? Silakan pause video ni dan cari checkmate tersebut. Knight ke H5 membuat check. Jadi kat sini king tak ada tempat nak lari. Dia terpaksa makan bishop di F5. Kita ada queen E6 check. King terpaksa ke G5. Dan seterusnya bishop kembali ke E7 membuat check. Kat sini king terpaksa makan knight di H5. Dan kita ada queen ke G6 membuat checkmate kat situ. Checkmate 4 langkah. Jadi disebabkan itu, putih telah memilih untuk tidak memakan knight di D4 tu. Sebaliknya dia memilih untuk larikan king ke F2. Jadi Magnus Carlsen telah membawa bishop ke C5 dengan idea untuk membuat discover check. Knight ke C2 kat situ dan seterusnya makan rook di A1 mungkin. Kat sini kalau putih cuba untuk melarikan diri, contohnya dengan king ke G3, sekali lagi kita boleh membuat checkmate. Bolehkah korang cari checkmate tersebut? Kat sini kita ada gerakan yang menarik, iaitu knight ke E2 membuat check. Kalau putih memilih untuk memakan knight tersebut, tak kisahlah menggunakan bishop, queen ataupun knight ke. Kat sini kita ada contoh dengan menggunakan bishop makan knight. Hitam boleh knight ke H5, checkmate. Manakala kalau putih memilih untuk tak makan knight, dia pilih untuk larikan king ke H4. Kita ada knight D7 membuka ruang queen untuk membuat check. King terpaksa lari ke H5 kat situ dan kita ada knight kembali ke F4 membuat checkmate. Oleh sebab itu, putih telah memilih untuk gerakkan knight pergi ke A4 menyerang bishop di C5 kat situ. Kat sini kita ada bishop ke C2 membuat fork ke arah queen dan juga knight kat situ. Jadi queen putih kat sini sedang diserang oleh bishop hitam. Dia mempunyai beberapa tempat untuk melarikan diri. Kita ada queen ke C1, D2 ataupun E1, ada 3 tempat. Kalau queen lari ke C1 ataupun D2, seperti contoh kat sini, queen lari ke C1, kita ada knight ke B3 membuat discover check kat situ dan seterusnya akan makan queen di C1 tu secara percuma. Jadi ini semestinya sangat bahaya untuk putih. Kalau putih melarikan queen ke E1, sekali lagi hitam boleh membuat checkmate yang sangat menarik dalam 3 langkah. Korang boleh pause video ni dan cari checkmate tersebut. Gerakan yang perlu dibuat kat sini ialah knight ke F5 membuat check kat situ. Kalau king lari ke E2, semestinya kita ada queen datang ke D3 membuat checkmate. Apa kata king tak lari kat sini? Kat sini putih memilih untuk knight makan bishop di C5. Kita ada queen D4 membuat check. King terpaksa ke E2 dan seterusnya kita ada queen ke E3 checkmate. Sebenarnya game ni mempunyai banyak puzzle checkmate yang boleh membantu korang untuk melatih daya taktikal korang. Jadi disebabkan itu, putih telah memilih untuk tidak menyelamatkan queennya. Sebaliknya dia memilih untuk knight makan bishop di C5, memakan satu piece yang sedang menyerang kingnya. Jadi kat sini bishop makan queen, rook makan bishop dan kita ada queen ke E7 menyerang knight di C5.
sememangnya rook tak boleh nak makan knight kat situ sebabnya queen akan makan knight di C5. Jadi B4 telah dimainkan mengawal knight. Kita ada rook ke E8. Sekali lagi rook tak boleh nak makan knight sebabnya kalau rook makan knight D4 kita ada queen ke E1, checkmate satu langkah. Jadi putih telah memilih untuk keluarkan bishop. Bishop ke D3, queen ke E3, check. King terpaksa ke F1 dan kita ada B6 menyerang knight. Knight lari ke E4. Kita ada knight makan knight, bishop makan knight dan seterusnya hitam C5 mengawal knight di D4. Pawn makan pawn dan sekali lagi Magnus Carlsen telah memilih untuk membuat sacrifice pertukaran rook dengan bishop iaitu rook makan bishop di E4. Kita ada pawn makan rook dan seterusnya queen check di F4. Kalau putih memilih untuk blok serangan queen kat situ dengan knight ke F3, kita ada knight makan knight, pawn makan knight dan seterusnya queen makan knight sambil membuat check. Dan kalau kita tengok kat sini kita ada serangan fork kat situ Jadi semestinya kat sini putih terpaksa lari ke E1 dan kat sini kita ada queen makan pawn di E4 sambil membuat check. King ke F2 dan hitam queen C2. Sekali lagi membuat fork kat situ menyerang king dan juga menyerang rook. Jadi king terpaksa kembali ke E1 dan kita ada pawn makan C5. Dan kat sini putih ataupun suri telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Jom kita tengok kat sini. Sebab yang pertama ialah knight dan juga rook kat sini kedua-duanya tidak boleh keluar dan membuat serangan. Sebabnya kalau knight ni digerakkan, petak E2 ni boleh dihuni oleh queen dan putih akan checkmate. Selain itu, hitam juga mempunyai ancaman yang kuat kat sini. Yang pertama ancaman checkmate di E2 seperti yang saya katakan tadi. Dan dia boleh main dengan simple ataupun dengan senang kat sini iaitu ancaman di G2 dengan idea untuk memakan rook di H1. Jadi oleh sebab itu putih telah memilih untuk resign kat sini. Jadi ini merupakan satu kemenangan yang sangat cantik yang dibuat oleh Magnus Carlsen. Terdapat banyak puzzle kat sini, terutamanya puzzle checkmate yang boleh korang cuba selesaikan. Jadi sememangnya pertandingan Pro Chess League ni merupakan satu pertandingan online yang sangat-sangat berprestij dan bagus. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk menyokong usaha kami ni. Selamat bercantum. Assalamualaikum. Bye-bye.